Hey guys, welcome back to my channel. Nama saya Amruddin Ibrahim. Kepada yang baru jumpa channel ni, selamat datang saya ucapkan. Dan kepada yang dah subscribe dan tengok video-video saya lain, thank you so much. Jadi untuk siri book club kali ni, kita akan buka satu buku yang dipublish pada tahun 1997. So buku ni sebenarnya dah agak lama sebenarnya. Saya rasa konten dan juga apa yang ingin disampaikan dalam buku ni sangat berbaloi ataupun sangat bermanfaat untuk orang yang baru nak start dalam personal finance dan juga investment dan sebagainya. So tak lain tak bukan, buku tu adalah buku Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. So sebenarnya to be honest, ini adalah buku first kali tentang keuangan yang saya baca sepanjang hidup saya. So kalau nak cakap buku ni macam banyak memberi first input ataupun first impression tentang personal finance tu sendiri. Kalau macam kita tengok buku ni dah dipublish pada 1997. At that time saya rasa perkataan tentang passive income, investment dan sebagainya, saya rasa pada waktu tu perkataan-perkataan tu macam tak begitu familiar seperti sekarang. Buku ni sebenarnya bagi saya agak kontroversi sebab kalau kita tengok sekarang ni ada orang mengatakan buku ni macam punca kenaikan harga rumah ataupun orang start masuk dalam dunia hartanah bertimbun-timbun, beli berbelas-belas ataupun berpuluh-puluh rumah dan sewakan dan sebagainya kan. Jadi saya tak nak kupas banyak tentang benda tu. Yang paling penting kita nak tengok apa big idea yang ingin disampaikan dalam buku ni, apa yang manfaat yang kita boleh dapat, dan saya rasa buku ni adalah sangat sesuai untuk orang yang baru beginner, untuk orang yang baru mula-mula nak bergiat dalam personal finance dan juga investment ni. So tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Jadi sedikit introduction ataupun permulaan tentang buku ni. Robert Kiyosaki memulakan buku ni dengan perbezaan antara Rich Dad dan Poor Dad. So apa Rich Dad dan Poor Dad ni? Okay. Jadi Rich Dad ni digambarkan dalam buku ni sebagai seorang yang macam sangat educated, selain daripada ada degree, dia sambung lagi PhD, bukan di universiti yang kita cakap cikai-cikai kan. Income pun kita cakap boleh tahan jugalah kan, banyak juga. Sementara untuk Poor Dad pula, dia digambarkan sebagai seorang yang macam tak ada kelulusan yang tinggi pun. Mungkin kalau tak silap saya, dia habis belajar sama ada darjah 4 ataupun darjah 5 macam tu. Tetapi kelebihan dan juga keistimewaan yang ditonjolkan oleh Rich Dad ni adalah walaupun dia mempunyai pendidikan yang macam tak berapa tinggi, tapi sebenarnya kalau dalam buku ni, sebenarnya antara orang yang paling kaya ataupun antara orang yang terkaya dekat Pulau Hawaii ni. So Robert Kiyosaki ni sebagai seorang anak kecil yang macam dia menilai ataupun dia tengok ada perbezaan yang sangat ketara antara kedua-dua ayah ni ataupun antara Rich Dad dan juga Poor Dad ni. Okay. So perbezaan tu adalah dari segi pemikiran dan juga idea yang ingin disampaikan oleh kedua-dua dad ni ataupun kedua-dua ayah ni tentang keuangan dan juga pelaburan. Jadi big idea ataupun pengajaran pertama yang ingin disampaikan dalam buku ni adalah orang kaya beli aset, orang miskin beli liability yang mereka anggap sebagai aset. Jadi berbalik dalam buku ni, kita nak tengok apakah sebenarnya maksud aset dan apakah sebenarnya maksud liability yang Robert ingin sampaikan. Jadi untuk aset ni sebenarnya apa-apa sahaja yang memasukkan ataupun menambah pendapatan ataupun wang ke dalam kita punya poket. Sementara untuk liability adalah anything ataupun apa-apa sahaja yang mengurangkan wang ataupun pendapatan kita setiap bulan daripada kita punya poket. Antara contoh aset yang dibawa dalam buku ni adalah hartanah ataupun rumah yang disewakan. Okey, kenapa dicakap hartanah ataupun rumah yang disewakan? Kerana bukan semua hartanah ataupun property yang kita beli sebenarnya mampu menjadi aset. Kadang-kadang ia boleh menjadi suatu liability. Sebab ada juga hartanah ataupun rumah yang instead of dia menjadi aset yang menambah keuangan ataupun yang menambah duit dalam kita punya poket, dia sebenarnya menjadi sebuah liability, which is bulan-bulan kita kena bayar maintenance fee, bulan-bulan kita kena repair situ sini kan. Sebab itu contoh yang dibawakan dalam buku ni adalah bukan semua property ataupun bukan semua hartanah ataupun rumah, tetapi kita cakap hartanah ataupun rumah yang berjaya disewakan dengan positif cash flow. Rumah tersebut mampu memberikan kita wang ataupun duit setiap bulan. So itu adalah kita anggap sebagai aset lah. Contoh-contoh aset yang lain adalah seperti saham ataupun syarikat ataupun bond yang kita beli dekat bursa saham, dan juga pelaburan yang kita invest kan. Sekarang ni aset ni dia dah boleh jadi dalam bentuk digital. Sebagai contoh kita ambil sebagai website, lagu, kalau macam video. Sebab tu video-video yang saya buat dekat YouTube ni saya boleh anggap sebagai saya punya digital asset sendiri. Sebab apa? Sebab dia boleh mampu menjana pendapatan, dan kita boleh anggap sebagai menambah cash flow kita lah bulan-bulan kan. Jadi untuk liability pula, antara contoh yang kita boleh ambil adalah seperti kereta-kereta mewah kan, yang berharga dalam 300 ke 400 ribu, yang kereta tersebut instead of dia memberikan wang ataupun menjana pendapatan untuk diri kita,
Tapi kita pula yang kena bela dia. Bela maintenance, macam rumah tadi jugalah, maintenance, nak kena repair minyak, nak kena baiki sana sini, nak kena isi minyak dan sebagainya kan. Tapi kalau macam kereta tu untuk bisnes, untuk perniagaan, macam untuk kerja korang kan. Kalau macam kita tengok contoh Grab car sekarang ni, bukannya kereta-kereta yang murah-murah kan. Ada juga kereta macam high end dan sebagainya kan. So as long as kereta tersebut kita boleh cakap menjadi part of sumber pendapatan kita, so kita boleh anggap benda tu sebagai kita punya aset lah. Tapi kalau macam kenderaan tersebut tak menjana any income kepada kita, macam kita beli kereta yang harga 400, 300, 500 ribu dan sebagainya kan, tapi kenderaan tersebut tak mampu menjana income, so benda tu kita anggap sebagai liability lah. Kalau macam sekarang kita tengok kereta sekarang ni, kereta hari ni dia antara benda yang paling senang untuk susut nilai. Tak macam zaman dulu kan. Kalau macam kita tengok mak ayah kita zaman dulu, kalau dia beli kereta and dia boleh jual balik dengan dapat untung lagi. Kalau macam kita tengok sekarang ni, kalau kita beli kereta hari ni, kalau kita nak jual bulan depan, kita nak kena top up lagi duit untuk jual kereta tu. Jadi itu antara sebab kita anggap kereta-kereta mahal ni sebagai sebuah liability instead of sebagai satu aset. Bila kita tengok dari segi income dan juga perbelanjaan, rich dad ni ataupun orang kaya ni, bila dia dapat gaji ataupun bila dia dah dapat income, instead of gaji tersebut dia pergi kepada expenses seperti luxury car, new iPhone dan sebagainya, so duit tersebut dia pergi kepada aset. Dia beli kepada aset dan aset tu boleh menjadi income. Automatically pendapatan dia tu makin lama makin banyak lah kan. Jadi untuk poor dad ataupun orang miskin tadi, instead of bila dia dapat gaji dia beli aset, dia beli liability. Dan liability tu setiap bulan ataupun setiap tahun dia kena keluarkan duit lagi untuk jana, untuk kita cakap untuk jaga liability tu. Jadi makin lama poor dad tu makin miskin lah. Kalau macam kita tengok rich dad tadi, makin lama makin banyak. Sebab apa? Sebab makin banyak aset yang dia beli, makin banyak income ataupun pendapatan yang dia boleh tambah. Jadi pengajaran seterusnya adalah kelebihan mendirikan sebuah syarikat. Jadi syarikat ataupun corporation ni kita boleh cakap sebagai legal entity yang mempunyai perbezaan ataupun separation atau separate daripada dia punya owner. Jadi kelebihan pertama bila kita memiliki sebuah syarikat ni, bila kita membuat sebarang perniagaan ataupun bisnes dan sebagainya kan, kita sebenarnya bayar cukai yang lebih rendah compare dengan orang yang macam makan gaji dan sebagainya. Sebab sistem percukaian ataupun taxation yang dikenakan oleh sebuah syarikat ni, dia sebenarnya dia taxation yang lain compare dengan orang yang kerja makan gaji macam biasa ni. Untuk sebuah syarikat tu sebenarnya dia boleh ada tax exemption ataupun pelepasan cukai yang lagi banyak. Sebab tu kalau kita tengok billionaire ataupun multi-millionaire dekat luar sana, macam contoh Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates dan sebagainya, sebenarnya mereka ni bayar cukai yang lagi rendah compare dengan setiausaha mereka ni. Sebab faktor-faktor pengecualian cukai tadilah. Saya bukannya pakar dalam bidang percukaian. Kalau macam korang nak tahu apa pengecualian cukai yang ada dalam syarikat ni, korang bolehlah rujuk kepada tax agent ataupun orang yang lebih pakar dalam bidang cukai kan, ataupun korang Google je pelepasan cukai untuk sebuah syarikat. Nanti akan keluarlah website ataupun list-list yang berkaitan kan. Okey, seterusnya adalah bila kita mempunyai sebuah syarikat ataupun owning a corporation ni, sebenarnya kita mempunyai liability yang limited ataupun liability yang terhad. Macam saya cakap awal-awal tadi, whatever liability ataupun whatever hutang yang ditanggung oleh syarikat ni, dia tak dikenakan ataupun dia dah separate ataupun dia dah terpisah daripada owner tu sendiri. Katakanlah sebuah syarikat tu macam mengalami bankruptcy dan sebagainya kan. Jadi pemiutang ataupun pemberi hutang tu dia tak boleh nak pergi ambil aset yang personal ataupun pemilik syarikat tu ada. Kalau tak silap saya, correct me if I'm wrong, dia hanya boleh ambil whatever asset dalam company tu je lah. Macam contoh rumah, kereta dan sebagainya kan. So personal asset tu dia dah separate daripada corporation punya asset. Kalau korang nak dengar detail explanation tentang kelebihan syarikat ni ataupun kelebihan mempunyai corporation ni, korang boleh tengok video kat sini. Nanti saya sediakan link untuk Sorella Amore ni, korang boleh tengok video dia. Dan pengajaran seterusnya dalam buku ni adalah fokus kepada aset, bukannya kepada wang ataupun pendapatan. Poor dad yang diceritakan dalam buku ni adalah poor dad yang macam study pandai-pandai, lepas tu cari company yang besar macam contoh Petronas, TMB, Maxis dan sebagainya kan. So dan lepas tu kerja dengan company-company macam tu. Sementara untuk rich dad pula, dia punya pandangan ataupun dia punya mindset adalah study pandai-pandai dan beli company-company tadi. Beli company-company yang hebat tadi, company-company macam Petronas, TMB dan sebagainya kan. So itu antara perbezaan yang dinyatakan dalam buku ni. Perbezaan dari segi kita cakap mindset lah. Kita boleh cakap dari segi mindset antara rich dad dan poor dad ni. Jadi kalau kita tengok tadi, kenapa rich dad ni instead of dia cakap kerja untuk company-company hebat tadi, company-company besar tadi, dia cakap
beli company-company tersebut. Tak lain tak bukan adalah sebenarnya bila kita membeli company tersebut, kita selain daripada kita mendapat dividen tahunan, bila kita beli saham, untuk contoh katakanlah kita beli saham TMB ataupun Petronas, so setiap tahun syarikat tersebut akan declare dividen. So dividen tersebut kita boleh cakap sebagai aset lah, aset yang akan menambah kita punya pendapatan ataupun menambah kita punya wang dan sebagainya. Dan juga selain daripada tu, company-company tadi bila kita membeli aset company-company tersebut, eventually kita boleh cakap harga company tersebut lama-lama makin tinggi. Kalau kita tengok awal-awal dulu, mungkin saham Petronas mungkin sekitar dalam RM5, RM3 kan, masa dia mula-mula dilancarkan dekat bursa saham tu. Sekarang ni untuk satu saham Petronas, kalau tak silap saya, dalam RM20 ke RM15 macam tu. So itu yang dimaksudkan sebagai, bukan kita just dapat dividen daripada company tu yang dia declare setiap tahun, kita juga akan dapat kenaikan harga saham tu sendiri. Jadi sebab itulah Rich Dad ni makin lama makin kaya. Instead of dia convert 24 jam, kalau macam dia kerja dekat satu company tu, dia kerja mungkin 10 ataupun 8 jam dekat company tu dan hujung bulan dapat income. Ini adalah setiap tahun memang dia dapat income daripada saham syarikat tu sendiri. Maksudnya income dan juga pendapatan dia dah lagi tak, kita cakap tak attach dengan masa yang dia sacrifice kalau macam dia bekerja dekat syarikat tersebut. Kalau macam kita tengok doktor-doktor yang bekerja dekat hospital sekalipun, kalau kita tengok income dia orang ni, kita cakap attach ataupun link dengan masa yang dia orang kerja lah, dengan masa yang dia orang kerja apa semua kan. Tapi doktor-doktor yang kaya ataupun rich dad ni, instead of dia tukarkan masa dia kepada income, dia buka cawangan ataupun dia buka bisnes ataupun franchise klinik dia. Kalau macam dia buat macam tu, income dia tu dia dah tak terikat lagi dengan waktu yang dia kerja dekat hospital lah. Sebab tu lah kalau macam tengok, tak kisahlah doktor ataupun mungkin engineer yang ada company sendiri, yang ada franchise sendiri, itu kita boleh cakap sebagai golongan-golongan yang kaya lah. Instead of dia tukar ataupun dia convert dia punya masa 24 jam tadi kepada dia punya income. Okay, last but not least adalah kita kena belajar ataupun kita kena ada ilmu tentang keuangan. Macam saya cakap sebelum-sebelum ni, bila cakap pasal pelaburan, investment dan sebagainya kan. Okay, pelaburan yang tak akan rugi ataupun tak pernah rugi adalah pelaburan tentang ilmu ataupun pelaburan untuk diri kita sendiri. Dan dalam buku ni dia cakap tentang belajar tentang ilmu keuangan lah. In fact, kalau macam kita cakap pasal ilmu keuangan ni, kalau kita tak belajar ilmu keuangan ni ataupun kita abaikan ilmu keuangan ni, sebenarnya kita akan rugi lebih banyak untuk masa akan datang. Sebab tu kalau macam kita tengok kes-kes macam setiap tahun kan ada kes yang kena scam, ada yang kena tipu, masuk MLM dan sebagainya kan. Ada orang cakap hari ni masuk 10,000, bulan depan dah jadi 30-40,000 kan. So end up benda tu, instead of dapat pelanggan, dia dah jadi macam scam lah, kena scam, hilang duit dan sebagainya kan. Jadi ada 4 ilmu keuangan yang disarankan dalam buku ni. Jadi mula-mula sekali adalah ilmu tentang accounting ataupun kita cakap perakaunan lah. Sekurang-kurangnya kita tahu apa tu income, apa tu expenses, apa tu debit, kredit dan sebagainya. Seterusnya adalah ilmu tentang pelaburan ataupun investment. So basically macam mana kita nak jana ataupun kita nak grow kita punya duit, kita punya income, pendapatan, aset dan sebagainya. Ketiga adalah ilmu tentang kita kena faham tentang market ataupun tentang pasaran. At least kita ada ilmu tentang supply and demand. Dan last but not least adalah tentang the law lah. Maksudnya macam mana kita nak bayar cukai, macam mana kita nak dapat benefit cukai, pengecualian cukai. Itu adalah 4 ilmu yang Robert Kiyosaki sarankan. Macam saya cakap tadi, ilmu-ilmu ni at least kita ambil masa untuk belajar, untuk kita study sedikit, untuk kita ambil tahu dan sebagainya. Tak adalah macam kita ketinggalan kan tentang ilmu keuangan ni, supaya kita tak tergolong dalam golongan-golongan yang macam kena scam, kena tipu sebab MLM, sebab ada orang menjanjikan pulangan macam bulan bintang dan sebagainya kan. So itu je antara saya cakap 4 ataupun 5 pengajaran dalam buku ni. So untuk orang yang macam nak baca buku ni ataupun belum pernah baca buku ni, saya highly recommend untuk korang beli dan baca. Nanti saya ada sediakan link dalam video description untuk korang beli, sama ada dekat Kinokuniya ataupun dekat Shopee. So itu je perkongsian saya dalam video kali ni. Hopefully korang dapat manfaat, hopefully korang macam dapat sesuatu dalam video kali ni. Dan kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi, bye.